Didik TV KPM. Baik, Azhar Elmi di sini pentasaran psikometrik. Kita masih bersama dengan tetamu kita, Cikgu Nora Alim Marina Ibrahim daripada SMK Jalan Reko Kajang dan juga jurubahasa isyarat kita, Cikgu Muhammad Khazain Mat Nasir. Cikgu, berdasarkan daripada video tadi, Cikgu, kalau kita tengok murid-murid tadi melakukan aktiviti tarian lah. Saya pun terikut menari tadi juga. Teruja ya? Teruja, Cikgu. Kalau kita tengok dari sudut mungkin, apakah aliran yang sesuai untuk murid-murid yang ada kecenderungan kinestetik yang tinggi seperti yang kita tonton daripada video tadi, Cikgu? Okey, kalau kita tengok pada video tadi, kita nampak dengan jelas bagaimana murid itu menggunakan kelebihan fizikalnya. Dia nampak tak kaku, tak apa orang kata, tak kekok. Okey, dia menggunakan kelebihan yang ada pada diri dia dan nampak kepuasan di wajahnya apabila melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru untuk melaksanakan tarian. Jadi murid yang sebegini perlu tahu aliran yang sesuai dengan diri mereka. Ini topik yang kita akan bincangkan untuk segmen ini. Baik, Cikgu. Okey, untuk aliran-aliran yang sesuai yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, antaranya ialah aliran perdana lah, mengikuti pakej STEM, pakej STEM A, pakej STEM B dan juga pakej STEM C. Selain daripada itu, kita juga ada sekolah khusus sebenarnya, Azhar. Oh, okey. Okey, ada Maktab Rendah Sains Mara, MRSM, Maktab Tentera Diraja. Yang ini untuk melahirkan pegawai-pegawai yang berkaliber. Ya, Cikgu. Seawal umur tingkatan 4 telah dilatih. Ini akan jadi barisan hadapan negara kita, Cikgu. Betul. Selain daripada itu, ada sekolah berasrama penuh, college vocational, sekolah menengah teknik, sekolah seni, sekolah sukan. Kalau yang macam pelajar tadi yang melaksanakan tarian tadi tu, dia mungkin boleh memohon untuk masuk permohonan ke sekolah seni. Kita ada sekolah seni Perak, sekolah seni di Johor. Kalau murid itu aktif dalam bersukan, contohnya permainan hoki, permainan badminton, silat, aktiviti co-curriculum yang lain, mereka boleh mengembangkan lagi bakat dan potensi mereka di sekolah-sekolah khusus ini. Jadi kalau kita tengok cikgu ada bol ataupun warna kan berbeza seni dan sukan. Mungkin adakah kecenderungan kinestetik tinggi ni lebih di situ. Di sekolah seni dan juga di sekolah sukan. Baik, Cikgu. Selain daripada itu, kita ada juga bidang TVET. Technical Vocational Education Training. Untuk apa? Untuk mereka-mereka yang mempunyai kemahiran yang lebih kepada kinestetik ini boleh mengembangkan bakat dengan mengikuti kursus ataupun program di ILP, Institut Latihan Perindustrian. Untuk apa? Untuk melahirkan pekerja separa mahir. Baik, itu dia. Ya, Cikgu. Bila kita dah sebut tentang aliran, kita tentulah nak tahu juga bidang pengajian apa. Bila dah belajar, nak tahu lepas ni nak sambung lagi untuk pengajian yang tertinggi tu di mana. Ya, Cikgu. Jadi maksudnya bila murid-murid dah tahu kecerdasan mereka itu di mana, mereka boleh menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan. Dalam bidang sains dan teknologi, dalam bidang pembuatan dan pembinaan, komunikasi dan multimedia, perkhidmatan kesihatan pun sama. Dan selain daripada itu, dalam bidang sains sukan, media dan seni dan juga pendidikan dan latihan. Itu antara bidang-bidang pengajian untuk mereka yang mempunyai kecenderungan kinestetik yang tinggi. Dan kalau kita tengok sebenarnya agak luas juga bidang yang ada. Tapi kalau kita kata dari sudut bidang pengajian, sudah pasti sebenarnya selain daripada orang fokus kepada bidang pengajian, orang nak tahu juga berkenaan dengan sudut peluang pekerjaan kepada mereka yang ada kecenderungan kinestetik yang tinggi. Macam mana, Cikgu? Okey. Tentulah kita belajar, tentu kita nak dapat kerja yang bagus. Jadi kita kena tahu jugalah bidang kerjaya yang ditawarkan, yang popular di Malaysia. Saya boleh bahagikan kepada 4 yang utama. Yang pertama, dalam kerjaya yang berkaitan dengan bidang perubatan. Sebagai apa? Sebagai pakar bedah. Sebagai ahli terapi fizikal. Sebagai jururawat. Ada equipment yang digunakan sebagainya kan. Dan juga ahli terapi. Kalau dalam bidang seni pula, Azhar,
boleh jadi koreografer. Macam Baik, tadi cikgu. pelajar tadi dia mempunyai kelebihan dalam teknik tarian. Jadi dia mungkin boleh berpeluang menjadi koreografer. Baik. Mencipta tarian-tarian terbaru dan terkini. Sebagai penari, pelakon, breaker fashion ataupun pelukis. Ada banyak lagi kita highlightkan yang mana ada lah ya. Okey. Selain itu daripada bidang sukan, kita ada boleh menjadi atlet. Macam Shailene Zulkifli, Azizul Hasni Awang. Kenal kan? Kenal, cikgu. Azizul Hasni Awang. Bagaimana dia menggunakan panggil dia apa? Pocket Rocket Man. Pocket Rocket Man, betul. Kan? Lepas tu kita ada pemain bola sepak kita kan itu juga dalam bidang sukan juga kan. Jurulatih olahraga ataupun jurulatih aerobik dan juga guru pendidikan jasmani. Okey. Dalam bidang kemahiran boleh menjadi juru kimpal, juru ukur, juru tera industri atau juga juru tera elektrik. Baik. Cikgu, saya nak tanya cikgu sebab dalam slide cikgu ni ada satu gambar yang mana tertera gambar Nur Izzati Atirah ni cikgu. Mungkin ada juga sebab jauh tak apa nak jelas cikgu. Mungkin siapa tu cikgu? Okey. Nur Izzati Atirah ni merupakan juru kimpal wanita pertama dalam air. Dia pernah viral tahun lepas sebenarnya. Bayangkan dia merupakan juru kimpal wanita pertama bukan dekat atas darat Azhar tetapi di dalam air. Nampak kalau tak? Atas darat tu biasa-biasa. Biasa. Ini yang pertama. Lepas tu dalam air pula. Bukan sesuatu yang orang kata biasa sebenarnya. Jadi nak menunjukkan bahawa kecerdasan ini bila kita tahu, kita dah garap dengan baik dan tahu hala tuju ke mana kita nak pergi, dia akan menjadi satu bidang kerjaya yang menarik selain daripada sumber pendapatan tetapi juga satu perkara yang seronok untuk diteroka, menyerlahkan potensi diri. Baik, itu dia. Saya sangat seronok cikgu bila tahu berkenaan dengan kecenderungan ataupun kecerdasan kinestetik ini. Sebenarnya banyak impak-impak positif yang boleh dimanfaatkan dengan kecenderungan kinestetik ni untuk individu-individu yang mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk kinestetik. Dan sedar tak sedar cikgu, kita dah hampir sampai, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan kita untuk pentadbiran psikometrik. Kalau boleh saya nak sambung lagi setengah jam, tapi apakan daya masa sangat mencemburui kita. Mungkin sebagai pengakhirannya cikgu, rumusan terhadap apa perbincangan kita berkenaan dengan kecerdasan kinestetik dalam inventory kecerdasan pelbagai ni cikgu. Baiklah. Sebenarnya kecerdasan yang kita miliki ini bukanlah berada di tahap itu. Dia boleh ditingkatkan, dia boleh dikembangkan apabila kita tahu kelebihan kita di mana, keistimewaan kita di bahagian mana. Jadi jika kita bijak menggunakannya, menggarapkannya dengan baik, insya-Allah kita akan menjadi insan yang boleh berjaya seperti mereka-mereka yang telah membina nama. Didik TV KPM